Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel bin Osman, nombor metrik 20BB011002. Saya akan menerangkan pada bahagian yang pertama, iaitu apakah asal-usul bangsa Melayu. Seterusnya, Assalamualaikum, saya Muhammad Syaifan bin Rozaini, nombor metrik 20BB0104. Saya akan menerangkan bahagian kedua, iaitu peringkat gelombang pergerakan manusia dan kumpulan bahasa di dunia. Seterusnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Husna Sofia binti Husin, nombor metrik 20BB010003. Hari ini saya akan membincangkan tentang perkembangan bahasa Melayu. jadi kita masuk kepada bahagian yang pertama, iaitu apakah asal-usul bangsa Melayu. Sebelum kita nak tahu sejarah bahasa Melayu, kita perlu tahu sejarah asal orang Melayu, di mana ada dua teori yang dibangkitkan oleh beberapa golongan bahasa yang berkait rapat dengan sejarah bangsa Melayu, iaitu ada dua. Yang pertama ialah teori dari Yunan. Teori ini disokong oleh beberapa sarjana seperti R.H. Gilden kerana terdapat beberapa alasannya. Antaranya, kapak tua yang serupa dengan kapak tua di Asia Tengah ditemui di Kepulauan Melayu. Adat resam bangsa Melayu mirip kepada suku Naga di daerah Assam, dan bahasa Melayu adalah serumpun dengan bahasa di Kemboja. Teori yang seterusnya ialah teori dari Nusantara. Teori ini disokong oleh sarjana-sarjana seperti J. Crawford kerana terdapat beberapa alasan. Antaranya, bangsa Melayu dan bangsa Jawa mempunyai tamadun yang tinggi pada abad ke-19. K. Himley tidak bersetuju dengan pendapat yang mengatakan bahawa bahasa Melayu mempunyai persamaan dengan bahasa Champa, iaitu bahasa Kemboja, dan bahasa di Nusantara, iaitu bahasa Austronesia, yang mempunyai perbezaan yang ketara dengan bahasa di Asia Tengah. Tapi semua ini hanya sekadar teori, tidak dapat dibuktikan dan tidak mungkin dibuktikan disebabkan teori ini bercanggah serta ada kajian yang mengatakan bangsa Melayu datang dari benua Afrika. kita akan ke bahagian seterusnya, iaitu terdapat dua peringkat gelombang pergerakan manusia dari daerah Yunan ke Asia Tenggara. Golongan pertama yang bergerak ke Asia Tenggara ialah golongan Melayu Proto. Sejarah awal penambatan Melayu Proto terletak di hutan rimba, pedalaman dan gunung-gunung yang disebabkan oleh golongan Melayu Jutro telah menduduki ataupun memilih kawasan yang subur di pinggir pantai. Mereka dikenali sebagai orang asli dan memilih untuk makan hasil hutan. Selain itu, mereka juga dikenali sebagai orang Jakun, Mahmeri, Bidwanda dan lain-lain. Bagi golongan kedua pula merupakan golongan Melayu Jutro. Sejarah mereka bermula di kawasan subur di pinggir pantai. Mereka juga mahir dalam ilmu pelayaran sehingga mereka berlayar di seluruh kepulauan Melayu. Mereka juga berjaya mendirikan kediaman mereka di sana. Selain itu, golongan ini juga dikenali sebagai Bugis, Aceh, Minangkabau, Jawa, Sunda, Melayu, Betawi, Manado dan Bali. Kita akan ke bahagian kedua pula, iaitu kumpulan bahasa di dunia. Bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa daripada 200 hingga 300 bahasa yang terdapat di Austronesia. Kewujudan ratusan bahasa ini berlaku disebabkan perkembangan golongan manusia Proto dan Jutro yang berlaku ribuan tahun yang lalu di Asia Tenggara. Seperti yang kita lihat di gambar susul galur, keluarga bahasa di dunia ini terdapat 3 rumpun bahasa pada barisan kedua yang diwakili oleh rumpunan bahasa, iaitu Austronesia, Tibet Cina dan Austronesia. Seterusnya, Austronesia berkembang kepada 4 kepulauan. Salah satunya Nusantara yang biasa didengari oleh orang Melayu. Kemudiannya
Diteruskan lagi dengan bangsa-bangsa yang menduduki kepulauan, antaranya ialah bangsa Sumatera dan berkembang atau berpecah menjadi banyak bangsa, dan salah satunya dari golongan kita sendiri iaitu Melayu. Perkembangan bahasa Melayu dan bagaimana bahasa Melayu itu berkembang. Jadi, kita pergi kepada 3 tahap utama perkembangan yang dibahagikan oleh ahli bahasa, iaitu bahasa Melayu kuno, kedua bahasa Melayu klasik dan yang ketiga bahasa Melayu moden. Bahasa Melayu kuno dikenali sebagai bahasa Melayu purba dan dinamakan bahasa Melayu kuno setelah mendapat pengaruh daripada India. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu sebagai lingua franca dan bahasa pentadbiran. Bahasa Melayu diterima ramai kerana bersifat sederhana dan mudah menerima pengaruh luar, tidak terikat kepada perbezaan susung lapis masyarakat, mempunyai sistem yang lebih mudah berbanding bahasa Jawa. Terdapat juga 4 batu bersurat yang menjadi bukti kewujudan bahasa Melayu kuno dan ditemui sekitar abad ke-7, antaranya Kedukan Bukit di Palembang 683 Masihi, Talang Tua 684 Masihi, Kota Kapur di Bangka 686 Masihi dan juga Karam Berahi di Jambi 686 Masihi. Perkaitan antara bahasa Melayu kuno dan bahasa Melayu moden dapat dilihat daripada perkataan-perkataan yang kekal daripada dahulu sehingga sekarang, seperti curi, makan, tanam, air dan sebagainya. Contoh perkataan yang berbeza antara bahasa Melayu kuno dan bahasa Melayu zaman moden iaitu wulan ataupun bulan, nasyid atau asyik, naik ataupun naik. Seterusnya adalah bahasa Melayu klasik. Bahasa Melayu kuno digantikan dengan bahasa Melayu klasik iaitu kerana dikaitkan dengan kedatangan Islam di Asia Tenggara pada abad ke-13. Ciri-ciri bahasa Melayu klasik. Yang pertama, ayat yang panjang, berulang dan berbelit-belit. Yang kedua, mempunyai banyak ayat pasif. Contohnya, nasi dimasak oleh emak di dapur dan Sonsah memasak nasi di dapur emak. Dan yang ketiga adalah unsur-unsur falsafah Islam wujud dalam banyak tulisan Melayu seperti dalam bidang ilmu kalam, tasawuf, ilmu akad, al-iman dan lain-lain. Bukti kegemilangan boleh dilihat daripada 3 batu bersurat. Yang pertama adalah di Kuala Berang 1303 sehingga 1387. Yang kedua di Pagar Ruyung, Minangkabau 1356. Yang ketiga adalah di Mian 7, Aceh 1380. Zaman kegemilangan bahasa Melayu klasik berlaku setelah pemimpin kerajaan Melayu memeluk Islam dan mempelajari bahasa Arab daripada pedagang Islam daripada Arab dan juga India. Seterusnya, bahasa Melayu moden. Bahasa Melayu moden bermula pada abad ke-19. Munshi Abdullah dianggap sebagai permulaan zaman bahasa Melayu moden melalui hasil karangannya. Sebelum penjajahan British lagi, bahasa Melayu mencapai kedudukan yang tinggi. Ia berfungsi sebagai bahasa perantaraan, pentadbiran, kesusasteraan dan bahasa pengantar di pusat pendidikan Islam. Jadi secara kesimpulannya, kita dapat tahu betapa hebatnya bahasa Melayu ini sehingga menjadi lingua franca pada satu ketika dahulu. Kita dapat lihat bahasa Melayu merantau lebih jauh dari asal-usul bahasa tersebut. Tom Pierres pun berbicara dalam bahasa Melayu. Kita juga perlu bangga bahawa bahasa Melayu pernah sampai ke pelabuhan di Itali. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia jangan malu untuk berbahasa Melayu kerana ini adalah identiti dan kebanggaan bangsa kita.